Bagi rakyat yang prihatin dengan iklim dunia pertahanan negara, tarikh 1 Januari 2026 bukan sekadar permulaan tahun baharu, tetapi ianya juga dibadai dengan situasi yang agak kritikal kepada negara. 3 badai yang dimaksudkan adalah tragedi helikopter terhempas, kehadiran kapal agensi kerajaan asing di perairan negara dan juga krisis kepimpinan ATM. Ketiga-tiga badai ini bukanlah satu perkara biasa, tetapi hakikatnya ia adalah isu yang perlu ditangani dan mendapat perhatian segera. Semasa rakyat menyambut ambang tahun baru, negara dikejutkan dengan insiden helikopter Superlink milik Tentera Laut Diraja Malaysia yang mendarat cemas di perairan Klebang, Melaka pada malam 31 Disember lalu. Walaupun kita bersyukur tiada kehilangan nyawa, insiden ini kembali membuka kotak Pandora mengenai aset ATM. Helikopter Superlink telah lebih 2 dekad menabur jasa kepada tanah air. Nahas di Klebang bukan sekadar kemalangan terpencil, ia adalah manifestasi risiko yang dihadapi oleh wira negara apabila mengoperasikan jentera yang semakin dimamah usia. Sebelum insiden berlaku, TLDM mengoperasikan 6 buah helikopter Superlink. Namun, melihat laporan utusan Malaysia pada 27 April 2023, jumlah di atas kertas adalah berbeza dengan realiti semasa. Mengimbau wawancara khas akhbar tempatan bersama Panglima Tentera Laut ketika itu, Laksmana Datuk Abdul Rahman Ayub menyatakan 4 daripada 6 buah kapal helikopter Superlink digunakan untuk operasi peranan maritim. Sementara itu, 2 buah lagi diletakkan di bawah penyimpanan jangka panjang disebabkan tiada sokongan keperluan logistik pesawat. Realitinya, kekuatan udara bagi TLDM semakin mengecil, tak boleh disangkal lagi. Isu aset usang bukanlah sesuatu yang baharu dan ianya boleh dikatakan antara perkara-perkara yang kerap berbangkit apabila keupayaan serta kekuatan ATM pada setiap tahun. Di medan media sosial, isu keusangan sering diutarakan terutamanya apabila berlaku sesuatu insiden atau kemalangan melibatkan sesuatu aset. Walaupun ada yang menganggap isu ini dipandang sepi oleh pihak berwajib semasa sesi perbahasan rang undang-undang perbekalan 2026 peringkat Kementerian Pertahanan di Dewan Negara pada 15 Disember lalu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan kerajaan mempunyai perancangan yang jelas untuk isu ini. Berhubung isu aset usang pula, kerajaan memang mempunyai perancangan yang jelas untuk memodenkan aset pertahanan negara yang akan dilaksanakan secara berperingkat, tersusun dan realistik bagi setiap perkhidmatan ATM. Menurut beliau, modernisasi kekuatan ketiga-tiga cabang perkhidmatan ATM adalah termaktub dalam perancangan strategik, antaranya Pelan Army for the Next Generation Tentera Darat Malaysia, Program 525 untuk Tentera Laut Diraja Malaysia dan KAP 55 Tentera Udara Diraja Malaysia. Perairan Sarawak pula bergelora dengan laporan kehadiran kapal China Coast Guard yang berlegar di zon maritim kita semenjak 10 Disember lalu. Melihat kepada laporan oleh New Straits Times, Menteri Pertahanan mengesahkan TLDM telah menghantar kapal KD Kelantan ke Beting Patinggi Ali bagi memerhati pergerakan kapal CCG. Kapal CCG 5304 mula dikesan dalam zon maritim Malaysia di Sarawak pada 10 Disember lalu oleh kapal Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, KM Tegas, kata Menteri Pertahanan dalam laporan akhbar tempatan berbahasa Inggeris. Kehadiran CCG di kawasan perairan Sarawak bukanlah sesuatu yang baharu. Namun, melihat kepada laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perang Amerika Syarikat beberapa hari sebelum Christmas, kadar kehadiran kapal CCG di zon perairan itu semakin kerap. Pasukan CCG telah memperluaskan kehadiran dan aktiviti mereka di Laut Cina Selatan. Sebagai contoh, kehadiran CCG di sekitar Beting Patinggi Ali pada tahun 2024 adalah selama 313 hari berbanding 162 hari pada tahun 2019, kata laporan Jabatan Perang Amerika Syarikat. Berdasarkan laporan ini, jumlah hari keberadaan CCG di Beting Patinggi Ali meningkat hampir 2 kali ganda dalam tempoh 5 tahun. Laporan yang dikeluarkan oleh Pentagon itu turut menyatakan Malaysia dan China mempunyai hubungan diplomatik yang baik. Pun begitu,
China dilaporkan telah meminta Malaysia untuk menghentikan aktiviti eksplorasi dan penggalian minyak serta gas di kawasan yang terletak di dalam zon tuntutan 9 Dash Line oleh Beijing. Di sebalik cabaran operasi di udara dan lautan, ada satu isu paling meruncing sebenarnya berlaku di dalam peringkat tertinggi ATM. Dalam struktur ketenteraan yang berteraskan rantaian pemerintahan, kekosongan atau ketidaktentuan di pucuk kepimpinan tertinggi satu perkara yang berbahaya. Apatah lagi ketika kawasan serantau negara sedang berdepan krisis pelbagai dimensi. Ketiadaan nakoda di saat kapal sedang dipukul badai dan dikelilingi jerung merupakan resepi kepada ketidakstabilan strategik. Tahun 2026 bermula dengan kasar dan mencabar buat ATM serta Mindef, insiden di Klebang, tekanan di Sarawak dan kekosongan di Wisma Pertahanan adalah realiti pahit yang mesti ditelan. Keselamatan negara bukan lagi topik eksklusif untuk penganalisis tentera semata-mata. Ia melibatkan keyakinan rakyat, keselamatan sempadan dan maruah negara. Seperti warga Malaysia yang lain, kita percaya bahawa pihak ATM dan Mindef mempunyai langkah serta cara tersendiri untuk menangani kesemua yang sedang membadai sektor pertahanan negara. Ianya tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa tanpa usul periksa dan pada masa yang sama, ia tak dapat ditangguh begitu lama. Situasi ini agak rumit dan ia memerlukan langkah yang berhati-hati seperti pepatah Melayu yang berbunyi, menghela rambut dalam tepung, rambut jangan terputus, tepung jangan terserak. Pada hari yang mulia ini adalah digalakkan untuk kita berdoa agar Malaysia terus dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ketiga-tiga badai ini dapat ditangani dengan baik. Terima kasih kerana bersama kami hingga ke penghujung video. Sokong kami dengan menekan subscribe dan loceng notifikasi. InsyaAllah lebih banyak video berkualiti akan kami bawakan pada masa akan datang. Admin mendoakan semoga anda semua diberi kesihatan yang baik dan rezeki yang melimpah.